Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan peluang, diberikan nikmat Islam oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah bersyukur kita atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Okey, hari ini kita akan mempelajari pelajaran Tauhid. Pelajaran 3 yang bertajuk Sifat Mustahil atas Allah. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Sifat Mustahil atas Allah. Okey, sekarang murid-murid boleh buka buku teks Tauhid pelajaran 3 yang tajuknya Sifat Mustahil atas Allah. Okey, boleh berpandukan muka surat 19. Okey, sifat mustahil atas Allah. Okey, apakah sifat mustahil atas Allah? Okey, sebelum ni kita pernah belajar sifat wajib bagi Allah. Ada 20. Contohnya macam wujud, idam, baqa, tu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib tu maknanya sifat yang memang ada pada Allah. Okey, sekarang ni kita akan belajar sifat mustahil atas Allah. Okey, apa tu sifat mustahil? Okey, sifat mustahil ialah sifat yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan. Jadinya, sifat mustahil ni tidak layak ke atas Allah Ta'ala. Bermakna sifat mustahil ni sememangnya tiada pada Allah Ta'ala. Jadi sifat mustahil ni memang tak ada pada Allah Ta'ala, iaitu Tuhan kita. Okey, sebagai orang Islam, kita seharusnya mengetahui apa itu sifat mustahil atas Allah. Okay, sekarang kita tengok buka muka surat 19, berpandukan muka surat 19. Okey, sifat mustahil atas Allah yang pertama iaitu Al-Adam. Adam. Okey, yang pertama Adam. Okey, tengok nombor 1. Adam artinya tiada. Adam artinya tiada, iaitu lawan bagi sifat wujud. Jadi maksud Adam ialah Adam artinya tiada. Adam lawan bagi sifat wujud. Wujud maknanya ada. Adam maknanya tiada. Okey, tengok nombor 2. Mustahil Allah Ta'ala bersifat tiada. Jadi mustahil Allah itu tiada. Okey, nombor 3. Dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat Adam ialah sekiranya Allah Ta'ala tiada, sudah tentu alam tiada. Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini kerana alam ini tidak boleh jadi dengan sendirinya. Jadi nombor 3 menerangkan sekiranya Allah itu tiada, sudah tentu alam ini yang tempat ketinggal ni tiada. Allah Ta'ala yang telah menjadikan alam ini. Kerana sebabnya alam ini tidak boleh terjadinya dengan sendirinya. Okey, jadinya Adam artinya tiada. Okey, mudah-mudahan teringat Adam artinya tiada. Mustahil Allah itu tiada. Okey, tengok yang kedua pula. Sifat mustahil yang kedua, hudus. Hudus. Okey, tengok nombor 1. Hudus artinya baharu. Hudus artinya baharu, iaitu lawan bagi sifat kidam. Hudus artinya baharu. Hudus maknanya baharu. Hudus lawan bagi sifat kidam. Kidam
bermakna sedia ada. Jadi hudus maknanya baharu. Okey, nombor 2, mustahil Allah Ta'ala bersifat baharu. Mustahil Allah bersifat baharu. Okey, tengok nombor 3. Dalil akli, mustahil Allah Ta'ala bersifat hudus ialah sekiranya Allah Ta'ala sama dengan yang baharu, nescaya Allah Ta'ala bersifat kekurangan, maka itu adalah mustahil. Okey, baharu ni menunjukkan kepada makhluk. Sebab baharu ni mestilah ada permulaan dan pengakhirannya. Contoh macam kita manusia ada permulaan. Kita bermula daripada baby, iaitu bayi, dan pengakhiran kita mati. Okey, jadinya mustahil Allah itu hudus, iaitu baharu. Allah itu kidam, maknanya Allah itu memang dah sedia ada. Okay, ingat hudus ni, nombor 2 ni, sifat yang kedua, hudus artinya baharu. Hudus artinya baharu. Tu kena ingat. Berarti ingat hudus artinya baharu. Okay, nombor 3, sifat yang ketiga, fana. Fana artinya binasa. Fana artinya binasa, iaitu lawan bagi sifat baqa. Okey, fana maknanya, fana artinya binasa. Okey, jadinya fana lawan bagi sifat baqa. Baqa maknanya kekal. Okey, nombor 2, mustahil Allah Ta'ala bersifat binasa atau tidak kekal. Okey, maknanya fana artinya binasa atau tidak kekal. Jadinya mustahil Allah Ta'ala tu tidak kekal. Okey, nombor 3, dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat fana, iaitu sekiranya Allah Ta'ala binasa atau tidak kekal, nescaya Allah Ta'ala bersifat kekurangan. Sudah tentulah mustahil kerana Allah Ta'ala maha kekal. Okey, jadinya dia menerangkan bahawa mustahil Allah Ta'ala bersifat fana, iaitu binasa atau tidak kekal. Sebabnya Allah itu baqa, iaitu Allah itu kekal selama-lamanya. Yang tidak kekal ni makhluknya, iaitu kita manusia. Sebab apa? Manusia akan mati. Jadinya fana artinya binasa. Mustahil Allah itu binasa. Ingat, fana artinya binasa. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, yang ni yang keempat, sifat yang keempat, boleh buka berpandukan muka surat 20. Sifat mustahil yang keempat, mumasalatuhu lil hawadis. Mumasalatuhu lil hawadis. Mumasalatuhu lil hawadis artinya persamaannya dengan yang baharu, iaitu lawan bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Jadinya mumasalatuhu lil hawadis artinya persamaan dengan baharu. Sama dengan baharu. Mumasalatuhu lil hawadis lawan bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis maksudnya berbeza dengan yang baharu. Okey, tengok no. Jadinya mumasalatuhu lil hawadis maknanya
persamaan dengan yang baharu. Maknanya sama dengan yang baharu. Okay, nombor 2. Mustahil Allah Ta'ala bersifat serupa dengan makhluk ciptaannya. Tadi kan cikgu terangkan baharu tu menunjukkan kepada makhluk. Makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Jadinya mustahil Allah Ta'ala serupa ataupun sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadinya Allah tak sama dengan makhluk ciptaannya. Okay, nombor 3. Dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat mumasalatuhu lil hawadis ialah sekiranya Allah Ta'ala bersifat serupa dengan makhluk. Nescaya tiada beza antara Allah Ta'ala dengan makhluk yang bersifat baharu. Okay, nombor 3 dia menerangkan jika Allah Ta'ala tu bersifat mumasalatuhu lil hawadis, iaitu sama dengan yang baru, bermakna Allah tu tak ada beza dengan makhluk ciptaannya. Bahkan Allah tu berbeza dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Sebab Allah itu Tuhan kita. Kita ni hanya hamba-Nya, iaitu makhluk ciptaannya. Jadi berbeza. Jadi sekarang ni kena ingat bahawa mumasalatuhu lil hawadis artinya persamaan dengan yang baharu. Mustahil Allah itu serupa dengan makhluk ciptaannya. Okey, tengok yang seterusnya nombor 5. Mustahil, sifat mustahil yang kelima, iaitu ihtiyajuhu ila ghairi. Ihtiyajuhu ila ghairi. Nombor 1, ihtiyajuhu ila ghairi artinya berhajat kepada yang lain, iaitu lawan bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Ihtiyajuhu ila ghairi artinya berhajat kepada yang lain. Jadinya ihtiyajuhu ila ghairi lawan bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi ini bermaksud ialah berdiri dengan sendirinya. Ingat, qiyamuhu ta'ala binafsi maksudnya ialah berdiri dengan sendirinya. Kita tengok nombor 2. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan berhajat atau berharap kepada yang lain. Maknanya nombor 2 menerangkan mustahil Allah Ta'ala itu bersifat berharap, iaitu meminta pertolongan daripada yang lain. Sebab sebab Allah tidak memerlukan pertolongan daripada sesiapa pun. Kita tengok nombor 3. Dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat ihtiyaju ila ghairi ialah sekiranya Allah Ta'ala memerlukan sesuatu yang lain seperti udara dan makanan sebagainya. Nescaya Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluknya dan akan menafikan keagungan Allah Ta'ala itu sendiri. Okay, nombor 3 ni menerangkan bahawa jika Allah Ta'ala itu bersifat ihtiyajuhu ila ghairi, iaitu berhajat kepada yang lain, bermakna Allah Ta'ala itu memerlukan sesuatu yang lain seperti macam kita. Macam kita manusia ni memerlukan udara, makanan, minuman untuk meneruskan kehidupan. Kalau kita tak ada benda Allah tu semua, kita akan mati. Jadinya mustahil Allah memerlukan benda-benda tersebut seperti udara, makanan dan minuman. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Jadi dekat sini ihtiyajuhu ila ghairi bermaksud maknanya ialah berhajat kepada yang lain. Maknanya Allah tidak mengharapkan kepada yang lain. Tengok yang keenam pula. Sifat mustahil yang keenam
boleh berpandukan muka surat 21. Okey, ni berpandukan muka surat 21. Okey, sifat mustahil yang keenam, at-ta'adud. At-ta'adud. Okey, apa makna ta'adud? Ta'adud, ta'adud artinya berbilang-bilang. Ta'adud berartinya berbilang-bilang, iaitu lawan bagi sifat wahdaniyah. Okey, ta'adud artinya berbilang-bilang. Okey, berbilang-bilang bermaksudnya banyak. Banyak ataupun ramai. Okey, jadinya ta'adud ni lawan bagi sifat wahdaniyah. Okey, apa makna wahdaniyah? Wahdaniyah ini bermaksud esa ataupun tunggal ataupun satu. Okey, nombor dua. Mustahil Allah Ta'ala bersifat berbilang-bilang atau lebih dari satu sama ada pada zat, sifat dan perbuatan. Jadinya mustahil Allah Ta'ala itu bersifat ta'adud, iaitu berbilang-bilang atau lebih daripada satu. Sebab apa? Allah itu wahdaniyah, Allah itu esa, iaitu satu. Okay, yang ketiga, dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat ta'adud ialah sekiranya Allah Ta'ala lebih dari satu, nescaya alam ini tidak akan tercipta kerana berlaku pertelagahan di antara Tuhan yang berbilang-bilang. Okey, nombor tiga ni menerangkan jika Allah Ta'ala itu bersifat ta'adud, iaitu berbilang-bilang ataupun ramai ataupun banyak, bahawa oleh itu alam yang kita tinggal ni tidak akan tercipta. Sebab apa? Akan berlaku pergaduhan, perebutan di antara Tuhan-Tuhan yang ramai-ramai itu, yang banyak, iaitu berbilang-bilang. Jadinya mustahil Allah itu bersifat ta'adud, iaitu berbilang-bilang. Allah bersifat wahdaniyah, iaitu esa, bermaksud satu. Jadinya ta'adud, ta'adud artinya berbilang-bilang. Ingat ta'adud artinya berbilang-bilang. Okey, seterusnya. Okey, sifat mustahil yang ketujuh. Okay, sifat mustahil yang ketujuh, ajzu. Okay, al-ajzu artinya lemah, iaitu lawan bagi sifat qudrat. Okey, ajzu ni artinya lemah. Ajzu lawan bagi sifat qudrat. Okey, qudrat artinya berkuasa. Okey, al-qudrat artinya berkuasa. Jadi al-ajzu artinya lemah. Okey, nombor dua, mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Jadi mustahil Allah itu lemah, iaitu al-ajzu. Okey, nombor tiga, dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat ajzu ialah sekiranya Allah Ta'ala bersifat lemah, nescaya ia tidak berkuasa mengadakan atau meniadakan sesuatu. Maka alam ini menjadi kelam kabut. Oleh itu, tetaplah Allah Ta'ala Maha berkuasa. Okay, nombor tiga menerangkan jika Allah Ta'ala itu bersifat al-addu, iaitu artinya lemah, maka maka Allah itu tidak berkuasa untuk mengadakan ataupun mentiadakan sesuatu. Jadinya mustahil Allah sifatnya al-addu, artinya tiada. Bahkan Allah itu sifatnya al-qudrat, iaitu berkuasa. Allah itu berkuasa ke atas segala-galanya. Jadi kat sini arti al-addu artinya lemah. Ingat al-ajzu artinya lemah. Okay, boleh ingat tak murid-murid? Tadi sifat mustahil atas Allah yang kita belajar hari ini.
Belajar apa tadi? Ha, kita belajar hari ini ialah yang pertama kita belajar apa tadi? Adam artinya tiada. Ingat tiada yang baru. Fana artinya binasa atau tidak kekal. Mumasalatuhu lil hawadis artinya persamaan dengan yang baharu. Ihtiyajuhu ila ghairi artinya berhajat kepada yang lain ataupun mengharap kepada yang lain. Ta'adud artinya berbilang-bilang ataupun banyak. Al-addu artinya lemah. Jadi ni sifat mustahil yang kita belajar hari ni ada 7. Kita belajar 7 dulu sifat mustahil atas Allah. Sifat mustahil ni sifat yang menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Jadi sifat mustahil ni tidak layak, tidak patut ada pada Allah Ta'ala. Okay, cikgu harap kamu semua faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.